Assalamualaikum semua, apa khabar? Pada hari ini kita akan belajar tanda baca. Tanda baca sebenarnya ada banyak. Walau bagaimanapun pada hari ini kita akan lihat dua sahaja penggunaan tanda baca iaitu tanda noktah atau titik dan yang kedua ialah tanda koma. Bagaimana cara nak buat tanda koma ni? Titik senang, titik terus. Kamu tahu. Kemudian kalau tanda koma, kamu perlu buat titik dahulu. Kemudian tarik je ekor dia. Lebih kurang macam tu. Okay, seterusnya, penggunaan noktah. Tanda noktah digunakan pada akhir ayat penyata. Bukan ayat seruan, bukan ayat tanya. Gunakan tanda noktah di akhir ayat menunjukkan ayat itu telah siap ataupun telah habis ditulis. Seterusnya, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk mengasingkan kata yang berturut-turut dalam ayat. Koma juga digunakan di belakang kata penghubung pada awal ayat. Bagaimana tu? Kita akan lihat penggunaan tanda noktah dan koma dalam latihan buku aktiviti muka surat 10. Mula-mula seperti biasa baca arahannya. Arahan ialah salin ayat dengan tanda baca yang betul. Okay, yang pertama, Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Ini ialah di akhir ayat. Di akhir ayat kita letak tanda titik. Okey, kamu warnakan titik di sini. Okey, kemudian tulis semula ayat dengan meletakkan tanda baca yang betul iaitu tanda titik tadi. Okey, tulis Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Jangan lupa ya di awal ayat. Ni huruf besar. Kemudian ni letak tanda titik ni. Yang kita dah warnakan tadi. Okey, yang seterusnya nombor 2. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Di akhir ayat, ujung ayat ni ayat penyata, letak tanda titik, warnakan tanda titik. Okey, kemudian tulis semula ayat. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Titik. Okey, seterusnya nombor 3. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Yang ini ada kata yang berturut-turut dalam ayat. Apa dia kata yang berturut dalam ayat ni? Iaitu kalau kamu lihat ni ada pemimpin. Sekejap ya. Pemimpin, bendera, keratan, majalah. Ini ada 3 kata yang berturut dalam ayat. Kita nak asingkan ketiga-tiga kata ni, kita perlu letak tanda koma. Ni, warnakan tanda koma. Okey, yang ini tak perlu. Antara bendera dan keratan majalah tidak perlu kerana ada kata dan di sini. Seterusnya, di ujung ayat penyata, kita letak tanda titik. Okey, seterusnya, kamu tulis semula. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Titik di hujungnya. Okey, seterusnya nombor 4. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Ada kata yang berturut-turut dalam ayat iaitu pintu, pintu, tingkap dan dinding. Ini 3 kata yang berturut-turut dalam ayat. Kita nak asingkan, kita letak tanda koma. Yang ni koma. Okey, mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Tingkap dan dinding ni dah diasingkan dengan menggunakan kata dan, tak perlu koma. Okey, di ujung ayat kita letak tanda titik, warnakan tanda titik ni. Seterusnya, tulis ayat dengan meletakkan tanda baca yang betul. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Okey, lengkap ayat ni. Seterusnya, yang kelima, setelah dihias,
Kelas mereka nampak cantik dan ceria. Yang ni yang cikgu cakap tadi. Di belakang kata penghubung pada awal ayat. Yang ni setelah dihias. Ini kata penghubung pada awal ayat. Setelah dihias perlu letak tanda koma. Kamu warnakan tanda koma. Okay. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Di akhir ayat, di hujung ayat, tanda nokta. Okay, seterusnya, tulis semula ayat dengan meletakkan tanda baca yang betul. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Itu sahaja latihan untuk hari ini. Sekian, terima kasih.